Hai dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita kembali ke sesi PDPR selepas 2 minggu bercuti. Lama kan cuti tu, tak bosan ke? Okey. Jadi untuk sekarang pada waktu sains, kita akan sambung bab genetik dari mana kita telah berhenti pada sebelum cuti tersebut. Jadi kita telah pun berbincang tentang pembahagian sel tetapi belum habis lagi. Okey, jadi sebelum cikgu mulakan PDPR video ini, cikgu nak kamu lihat gambar ini. Okey, gambar perempuan ini. Lihat kulit muka dia. Mengapakah kulit muka dia warnanya sama? Okey, mungkin dia pernah berjerawat, mungkin kulitnya pernah luka, tetapi mengapa kulitnya boleh diperbaharui dan masih sama? Okey, dia tidak kulitnya tidak berlainan. Okey, kulitnya masih berwarna cerah, coklat, berwarna kuning langsat. Kenapa tidak berwarna biru ataupun berwarna hijau? Okey. Dan lihat gambar di sebelah kanan. Okey, ini adalah satu keluarga yang mengambil selfie. Mengapakah keluarga mereka ini, walaupun mereka sama keluarga, tetapi muka mereka tidak sama? Tetapi mungkin seiras, tapi tidak sama. Okey? Dan lihat di dalam keluarga kamu juga, mengapa orang kata muka kamu dan kakak kamu dan abang kamu sama dengan muka ayah dan ibu kamu? Okey, seiras tetapi tidak sama. Mengapa? Jadi itulah yang kita akan belajar dalam bab ini, dalam video ini, dalam pembahagian sel. Okey, mari kita mulakan. Okay, pada akhir video ini, pada akhir pelajaran ini, murid akan dapat membandingkan dan membezakan mitosis dan meiosis. Jadi soalan cikgu tadi awal-awal tadi ada kaitan dengan mitosis dan meiosis. Dan nombor 2, mewajarkan kepentingan mitosis dan meiosis. Mari kita mulakan. Okey, kita imbas kembali sesi PDPR sebelum cuti hari itu. Bagaimanakah jin dapat diwarisi? Untuk mengetahui hal ini dengan lebih lanjut, kita perlu memahami pembahagian sel terlebih dahulu. Okey? Terdapat 2 jenis pembahagian sel yang berlaku dalam sel, iaitu mitosis dan meiosis. Okey, mitosis dan meiosis, kita lihat perbezaannya. Cikgu sudah bagi terangkan ini sebelum cuti. Mitosis adalah proses pembahagian sel yang membentuk 2 sel anak yang seiras. Meiosis pula adalah proses apabila sel membahagi menjadi 4 sel anak yang tidak seiras. Dalam mitosis, dengan setiap satunya mengandungi bilangan kromosom dan kandungan. Okey, 2 sel anak yang seiras ini setiap satunya mengandungi bilangan kromosom dan kandungan bahan genetik yang sama dengan sel induk. Okey. Contohnya, ini adalah sel induk. Jadi mitosis berlaku dan lihat sama tak sel anak dengan sel induk? Sama. Okey, bilangan kromosom sama, kandungan bahan genetik pun sama. Dengan setiap satu, dalam meiosis pula 4 sel anak yang tidak seiras ini dengan setiap satunya mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okey, ada sel induk di sini, tidak di-showkan. Okey, setengah sahaja daripada bilangan sel induk mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Nanti kita akan lihat, nanti kamu akan faham. Ini adalah untuk pendahuluan sahaja. Okey, dalam mitosis berlaku dalam sel soma di dalam badan manusia dan haiwan. Sel soma adalah sel yang bukan sel reproduktif.
Mitosis juga berlaku dalam tisu meristem. Ingat ni, dalam tumbuhan, mitosis juga berlaku dalam tisu meristem seperti di hujung akar dan pucuk tumbuhan. Meiosis pula berlaku dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet bagi pembiakan seks. Okey, meiosis ini untuk meiosis ini adalah pembagian sel dalam pembagian sel reproduktif, sel-sel pembiakan, untuk menghasilkan gamet bagi pembiakan seks. Meiosis dalam manusia berlaku dalam testis lelaki dan di dalam perempuan ovari. Dalam tumbuhan, meiosis berlaku dalam anther dan ovari. Tumbuhan pun ada bahagian lelaki dan seperti lelaki dan perempuan. Okey, yang lelaki dipanggil anther. Okey, inilah terma dalam biologi. Di bahagian lelakinya adalah anther dan bahagian perempuannya adalah ovari. Okay, ingat tu. Okey, jadi dalam soalan tadi, mengapakah kulit perempuan itu sama walaupun luka, sembuh dan masih sama kulitnya? Adalah disebabkan oleh mitosis. Okey, disebabkan oleh mitosis. Disebabkan sel itu akan membentuk sel baharu yang sama dengan sebelumnya, dengan sel induk. Okay. Dan meiosis pula adalah penting untuk pembahagian sel-sel reproduktif. Oleh itu, kita dalam keluarga kamu tidak muka kamu bentuk tubuh badan kamu berbeza dengan tidak sama, mungkin seiras dengan ibu bapa ataupun adik-beradik kamu. Okey? Inilah kesannya, inilah inilah explanation kenapa, penerangan kenapa kita ada mitosis dan meiosis. Okey, mari kita lihat mitosis dulu. Okey, dalam mitosis ada 4 fasa yang kamu perlu ingat. Profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Profasa, perkataan pro adalah merujuk kepada pendahuluan. Okey. Metafasa adalah merujuk kepada pertengahan. Anafasa dan telofasa. Telo adalah berkaitan dengan hujung. Okay, at the end. Mari kita lihat bagaimana mitosis ini berlaku dalam video. Okay. Okay, kita lihat mitosis dulu. Ini mitosis. Lihat kromosom memendek dan menebal. Lepas tu ada gentian gelendong. Dalam bahasa Inggeris is spindle fiber terbentuk. Okey. Jadi ini adalah anafasa. Belum. Ini masih metafasa. Okey, sekarang ini masih metafasa. Lihat kedudukan kromosom di tengah-tengah. Sekarang ni pemisahan adalah anafasa. Okay, pemisahan ini adalah anafasa. Selepas itu, sel ini akan terbahagi kepada 2. Okay, dan fasa ini adalah telofasa. Okay, lihat. Inilah pembahagian sel mitosis.
Okey, nanti kita ulang semula video ini. Okey. Okey, dalam video itu sangat cepat kan? Jadi apa yang berlaku dalam setiap fasa? Mari kita lihat. Jadi pertama sekali, kromosom akan memendek dan menebal dan menjadi jelas kelihatan. Okey, kita boleh lihat di bawah mikroskop. Okey, ini adalah kata kunci dia, kromosom memendek dan menebal. Setiap kromosom terdiri daripada dua kromatid yang bercantum pada centromere. Tahu kan mana centromere? Ini adalah, contohnya ini adalah, okey, ini adalah centromere. Ini center, at the center, centromere. Cuba padam. Okay, setiap kromosom terdiri pada dua kromatid yang bercantum pada centromere. Gentian gelendong mula terbentuk. The spindle fiber mula terbentuk. Ini adalah gentian gelendong ni mula terbentuk. Okay, dia terbentuk di sini. Membran nukleus dan nukleolus terurai. Bukan membran sel, membran nukleus dan nukleolus. Okay, akan terurai. Okay, dalam metafasa pula, kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Okey, di bumi ada khatulistiwa kan, di sel juga ada khatulistiwa juga. Okey, kromosom akan tersusun di tengah-tengah, okey. Tapi di peperiksaan kemudian kata di tengah-tengah, kata di satah khatulistiwa. Gentian gelendong melekat pada centromere. Okey, gentian gelendong gelendong yang terhasil tadi akan melekat pada centromere. Okey, dia macam tangan mencengkam centromere macam itu. Okey, kamu imagine it. Bayangkan. Okey, dalam anafasa, centromere membahagi dua okey, ini ingatlah, ini centromere. Yang tengah tadi yang cikgu lukis tadi. Centromere membahagi dua, setiap kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel bertentangan. Jadi, lihat, ini adalah kutub, bukan kutub, satah khatulistiwa. Jadi, kromosom ini akan terbelah, berpisah. Okay, centromere akan membahagi dua, setiap kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel bertentangan. Okay, ini adalah kutub. Okay, ini adalah kutub. Different poles. Okay, sekarang kita ke telofasa. Kromatid sampai ke kutub bertentangan. Okay, sudah terpisah kan? Dari segi kromosom telah terpisah dan sampai ke kutub bertentangan. Membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula. Okay, bukan membran sel, membran nukleus dan nukleolus akan terbentuk semula. Okey, dan telofasa, cytoplasma akan membahagi. Okey, akan ada ruangan sini, apa orang kata tu, untuk membelah sel tersebut. Cytoplasma membahagi dan dua sel anak yang mempunyai bilangan kromosom dan maklumat genetik yang sama dengan sel induk terbentuk. Okey, lihat. Sama warna, ada dua biru, ada dua putih, dua biru, dua putih. Jadi dua sel anak yang mempunyai bilangan kromosom dan maklumat genetik yang sama dengan sel induk terbentuk. Okey, itu adalah mitosis. Mudah kan? Okey, cikgu akan showkan video tadi itu. Okey, baiklah, mari kita lihat video mitosis sekali lagi. Okey, lihat kromosom akan memendek dan menebal. Okey, yang menjadi jelas kelihatan. Gentian gelendong mula terbentuk.
Okay, lepas tu, okay, lihat membran nukleus dan nukleolus akan terurai. Lihat, okay, terurai. Okay, ini adalah proses profasa tadi. Okay, sekarang proses metafasa. Okay, sekarang ni proses metafasa. Kromosom tersusun di satah katulistiwa. Okay, ini adalah proses anafasa. Sentromere membahagikan dua setiap kromosom tadi. Berpisah dan bergerak ke kutub sel bertentangan. Okay. Okay, sekarang ni anafasa telah berakhir. Sekarang ni fasa telofasa. Kromatid sampai ke kutub bertentangan, kan tadi. Lepas tu sitoplasma membahagi. Itulah dia. Okey, marilah kita sambung ke meiosis. Okey, untuk meiosis, tadi mitosis, ingat perbezaannya, mitosis, sekarang meiosis. Untuk meiosis, ada dua fasa dalam meiosis, iaitu fasa meiosis 1 dan fasa meiosis 2. Dalam setiap fasa ini, ada profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Sama. Okay? Tetapi ia dipanggil profasa 1. Dalam meiosis 1, fasa-fasa dalamnya adalah profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Manakala untuk meiosis 2, fasa-fasa di dalamnya adalah profasa 2, metafasa 2, anafasa 2, telofasa 2. Okay? Seperti yang kamu lihat di depan ini. Okey. Ini adalah secara keseluruhan kamu lihat. Secara keseluruhan. Jadi, untuk meiosis 1, kamu lihat pembahagian sel berlaku. Okey? Lihat. Lepas tu, lepas habis telofasa, akan ada pembahagian sel yang kali kedua. Okey, itu kamu akan lihat ada 1, 2, 3, 4 sel anak. Okey. Mari kita lihat dengan lebih mendalam. Sebelum itu kita lihat video dahulu. Okey, ini adalah video meiosis. Okey, lihat profasa 1. Ini dalam bahasa Inggeris. Lihat ada proses yang berlainan sini. Akan ada pindah silang. Okey, ini menuju pada metafasa. Okey, sekarang ini anafasa. Akan berlaku perpisahan kromosom. Telofasa. Ini adalah meiosis yang kedua. Profasa 2, metafasa 2. Okey. Anafasa 2. Dan telofasa 2 nanti. Jadi akan ada 4 sel anak yang tidak seiras. Okey, mari kita lihat dengan lebih mendalam meiosis ini. Okey, kita lihat meiosis 1 dahulu. Okey, kita lihat yang bahagian ini dahulu. Lepas tu kita akan lihat bahagian ini. Jadi sabar dengan cikgu. Sekejap saja kita boleh habis.
Okey, dalam profasa 1 kita lihat kromosom memendek dan menebal dan menjadi jelas kelihatan sama seperti mitosis tadi. Okey, kromosom homolog berpasangan. Kromosom homolog ini bermaksud kromosom yang sama saiz, sama panjang. Okey. Pindah silang berlaku iaitu pertukaran maklumat genetik antara kromosom homolog. Apakah itu pindah silang? Okey, ini adalah homologous. Ini adalah kromosom homolog. Okey, dia sama tinggi, sama panjang, sama saiz. Jadi pindah silang berlaku dalam bahasa Inggeris is crossover. Pindah silang berlaku di sini. Jadi ada pertukaran maklumat genetik antara kromosom ini. Okey, itu adalah maksud pindah silang. Ingat ini berlaku dalam meiosis saja, bukan di mitosis. Okey. Okey, ini metafasa 1. Kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Gentian gelendong melekat pada sentromere. Okey, lihat yang gentian gelendong ini. Okey, di anafasa 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Okey, seperti yang mitosis tadi, di anafasa adalah perpisahan. Okey, kromosom homolog berpisah. Dalam meiosis, kamu menggunakan perkataan kromosom homolog. Okey, berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Di telofasa 1, Sitoplasma membahagi. Okey, ini seperti biasa telofasa ada pembahagian sel. Okey, kita sambung telofasa 1 ke meiosis 2. Okey, peringkat akhir meiosis 1 tamat di telofasa 1. Jadi kita ke meiosis 2. Okey. Okey, dari telofasa 1 tadi kita lihat dalam profasa 2 gentian gelendong mula terbentuk. Okey. Inilah meiosis yang kedua. Gentian gelendong mula terbentuk. Kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Gentian gelendong melekat pada sentromere. Okey, dalam anafasa 2 pula, sentromere membahagi 2 dan kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Pengutuban berlaku. Okay, cikgu alihkan muka cikgu. Okay, mengganggu. Jadi 4 sel anak, bukan sel anak. Okey, ini ada jarak sel anak yang tidak seiras atau gamet dan mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induk terbentuk. Jadi ada 4 sel terbentuk yang tidak seiras, tak seiraskan dengan sel yang ni. Okey, aku bandingkan tidak seiras. Okey. Jadi itulah meiosis 2. Okey, dapat bezakan antara mitosis dan meiosis. Okey, mari kita lihat sebelum kita lihat perbezaan dan persamaan, mari kita lihat video terlebih dahulu. Okey, lepas kita belajar kita perlu refresh. Okey, inilah profasa 1. Okey, kromosom memendek dan menebal. Pindah silang berlaku yang tadi cikgu beritahu tadi. Pindah silang berlaku, ada pertukaran maklumat genetik. Okey, ini adalah metafasa 1. Kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Dalam meiosis 1, okey, dalam meiosis 1 ini ini melibatkan kromosom homolog. Kromosom yang sama dua kromosom yang sama saiz. Okey, anafasa 1.
Lepas tu telofasa 1, sel akan sitoplasma akan membahagi. Okey, tamatlah meiosis 1. Sekarang kita ke meiosis 2. Okey, kita mulakan dengan profasa 2. Okey, anafasa 2. Telofasa 2. Okey, jadi apakah perbezaan dan persamaan mitosis dan meiosis? Okey, kita lihat persamaannya. DNA replikasi berlaku. Replikasi DNA berlaku. Dan pembahagian sel juga berlaku. Apakah perbezaan dia? Okey, untuk mitosis, bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk. Manakala di meiosis, bilangan kromosom sel anak separuh daripada sel induk akan berlaku. Lepas tu dalam mitosis tiada variasi, dalam meiosis ada variasi. Maksudnya ada perbezaan dari segi kromosom, ciri-ciri kromosom. Okey, dalam mitosis sel anak seiras dari segi genetik. Untuk meiosis sel anak berbeza dari segi genetik. Okey, tiada pindah silang di mitosis dan ada pindah silang di meiosis. Okey, 2 sel anak dihasilkan dalam mitosis. Dalam meiosis 4 sel anak dihasilkan. Dan dalam mitosis berlaku di sel soma dan meiosis berlaku di sel pembiakan. Okey, apakah kepentingan mitosis dan meiosis? Mitosis penting untuk pertumbuhan organisma. Okey, contohnya pertumbuhan sel-sel kulit kamu. Mitosis penting untuk menggantikan sel-sel rosak atau mati jika terluka atau cedera. Oleh itu, luka boleh sembuh melalui mitosis. Okey, dan muka kamu akan sembuh dan sama seperti sel yang terdahulu. Mitosis juga berguna dalam pembiakan aseks. Okey, pembiakan aseks bagi sesetengah organisma seperti amoeba. Okay, ini mungkin cikgu akan show video kemudian. Meiosis penting untuk penghasilan gamet. Okay, kepentingan meiosis adalah penting untuk penghasilan gamet. Okay, sebab itu ciri-ciri kamu dan bentuk wajah kamu dan adik-beradik kamu berlainan. Okay, tetapi seiras dengan ibu bapa dan antara adik-beradik kamu yang lain. Tapi tidak sama. Kan? Okay, sebab meiosis berlaku dalam sel pembiakan. Meiosis penting untuk penghasilan gamet. Jadi ringkasannya, kita telah membandingkan dan membezakan mitosis dan meiosis tadi dan mewajarkan kepentingan mitosis dan meiosis. Harap anda semua faham. Okey, kalau tak faham boleh rewind, boleh ulang semula video ini berkali-kali. Okey, cikgu tamatkan video ini. Terima kasih murid-murid.